Assalamualaikum. Hai. Selamat datang ke channel Cikgu Syafiqah. Okey, dalam video kali ini Cikgu nak terangkan tentang persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Okey, dalam persamaan linear serentak ni kita ada dua kaedah yang kita boleh guna. Yang pertama ialah kaedah penggantian. Dan yang kedua ialah kaedah penghapusan. Okey, menggunakan contoh soalan 1, cikgu akan buat pengiraan menggunakan kedua-dua kaedah iaitu kaedah penggantian dan penghapusan. Okey, sekejap ya. Okey, secara personal, cikgu lebih suka kaedah penghapusan. Kenapa? Kemahiran dalam kaedah penghapusan ni kita ada guna juga untuk menjawab soalan di bahagian B iaitu tajuk graf fungsi. Jadi, cikgu akan mulakan dengan kaedah penghapusan dahulu. Jadi kita salin semula. Soalan 2K tolak 3W sama dengan 10. Kita labelkan sebagai persamaan pertama. 4K tambah W sama dengan negatif 1. Ini kita label sebagai persamaan kedua. Okey, di sini cara untuk menggunakan kaedah penghapusan, kita kena pilih dulu yang mana kita nak hapuskan. Sebagai contoh, cikgu nak hapuskan W. Jadi, negatif 3W dan positif W ni. Syarat untuk kita hapuskan, perkalinya mesti sama. Okay, tapi, negatif positif kita boleh biarkan dulu. Yang penting, nombor di depan W mesti sama. Okay, jadi, apa kita perlu buat? Persamaan kedua ni, kita darabkan dengan 3 supaya dia akan jadi di bawah positif 3W, di atas ni negatif 3W. Okey, jadi semua persamaan ni kita darabkan dengan 3, dia akan jadi 12K tambah 3W sama dengan negatif 3. Ini persamaan ke-3. Okey, untuk kita hapuskan W tu, okay, kita buat macam bentuk lazim. Okey, 2K tolak 3W sama dengan 10. Di bawahnya, persamaan ketiga, 12K tambah 3W sama dengan negatif 3. Okey, ada garis. Okey, dalam bentuk lazim kita ada nyatakan positif atau negatif. Sekarang ni, dia ada tips macam mana kita nak tentukan dia positif atau negatif. Okey, kita tengok nilai di depan 3W. Berbeza kan? Okey, tipsnya di sini, kalau tandanya negatif dan positif, dia saling berlawanan. Negatif positif ataupun positif negatif. Kita perlu tambah. Kita perlu tambahkan persamaan tu. Tapi, kalau tandanya kedua-duanya negatif ataupun kedua-duanya positif, kita mesti tolak. Okey, kita tengok ya. Jadi, kalau tengok sini, tandanya berbeza, kita mesti tambah. Jadi, tambah dengan mana? Semua sekali. Okey, jadi kita kira satu-satu. 2K tambah 12K. Jadi, 14K. Negatif 3 tambah positif 3. Okey, kalau tak percaya kan? Cikgu letak sini. Negatif
3 tambah positif 3. Kita akan dapat kosong. Okay. Jadi, itulah tujuan kita. Tujuan kita dah tercapai. Bermakna negatif 3W dan juga 3W ni sudah terhapus. Jadi, tak perlulah kita tulis. Ini sama dengan 10 tambah negatif 3. Jadi, 7. Jadi, K sama dengan 7 per 14. Kita kena permudahkan. Kita akan dapat 1 per 2. Dah selesai? Belum. Kita baru dapat K. Jadi, kita masukkan K dalam mana-mana persamaan. 1, 2 atau 3. Ikut suka kita. Jadi, kalau kita tengok, depan ni ada 2, ada 4. Jadi, mana-mana pun tak jadi masalah. Jadi, cikgu nak masukkan dalam persamaan pertama. 2 dalam kurungan 1 per 2. Kita dah dapat nilai K tadi kan? Tolak 3W sama dengan 10. Okey, 2 darab 1 per 2. Kita dapat 1. Okey, dekat sini, kalau kamu rasa kamu ni kurang mahir dalam bab pindah tu kononnya, pindah ataupun untuk kita dapatkan nilai W ni, kita boleh guna kalkulator. Okey, masukkan persamaan tu. 1 tolak 3. Sini ada W kan? Sini kita nak ambil huruf apa? Ambillah X. X sama dengan 10. Jangan tekan sama dengan. Kita cari solve. Solve di sini. Okay, solve ni warna kuning. Bermakna kita mesti tekan shift dulu, baru kita tekan butang ni. Okay, dia minta solve for X. Jadi, tekan sama dengan, kamu akan dapat X sama dengan negatif 3. Jadi, jawapannya W sama dengan negatif 3. Jadi, selesailah kaedah penghapusan. Okey, cikgu, macam mana guna kalkulator? Kalkulator saya lain daripada kalkulator ni. Okey, jangan risau. Cikgu ada lagi satu kalkulator. Cikgu keluarkan. Okey. Ini lebih kurang macam kalkulator 570 MS ya. Okey, sama juga. 1 tolak 3. Masukkan X. X tu warna merah, jadi mesti tekan alpha dulu ya. Okey, sama dengan, jangan tekan sama dengan di sini ya. Tekan sama dengan yang merah di sini. Alpha kap 10. Okey, sama juga, jangan tekan sama dengan di sini. Cari solve, mesti tekan shift kap. Okey, ini dia tanya X tanda soal. Kalau kamu tekan sama dengan macam tadi, kita tak dapat. Untuk kalkulator ni mesti tekan lagi sekali. Shift calc. Baru kita dapat jawapan X sama dengan negatif 3. Okey, jadi kita pergi kepada kaedah yang kedua. Okay, cikgu bawa soalan ni ke bawah ya. Kita tak nak ada gangguan kat situ. Okey. Bawah lagi sikit. Okey, sekarang ni kita pergi kepada kaedah kedua, iaitu kaedah penggantian. Okey. Untuk kaedah penggantian, okey, sebelum tu cikgu salin balik soalan. 2K tolak 3W sama dengan 10. Pastikan salin dengan betul ya, jangan salah, rugi nanti. 4K tambah W sama dengan negatif 1. Okey, jadi sama juga, kita label ni persamaan pertama, ini persamaan kedua. Okey, tips di sini untuk kita buat kaedah penggantian, kita cari dulu mana sebutan algebra yang tiada nombor di depannya ataupun perkalinya 1. Dan kita dah jumpa di sini W. Tengok dia single mingle dekat situ. Tak ada nombor depan dia. Jadi, kita gunakan persamaan kedua ni untuk kita bentuk persamaan ketiga. Jadi, kita jadikan W ni sebagai perkara rumus.
Okey. W sebagai perkara rumus. Perkara rumus tu apa cikgu? Perkara rumus ni nak senang kata W kita letak sebelah. Yang lain semua kita letak satu bahagian lagi. Okey, jadi yang asal ada 4K dekat sini. Kita bawa pergi sebelah. Kalau di sini positif, dia pindah rentas sebadan, dia akan jadi negatif. Jadi negatif 1 tolak 4K. Kita akan dapat persamaan ketiga. Okey, nama pun penggantian kan? Jadi kita mesti gantikan dalam persamaan. Okey. Nah, persamaan mana? Kita ada 3. Daripada 3 kita nak masuk 2 ke? Atau kita nak masuk 1? Cara untuk kamu kenal pasti, kamu ambil persamaan yang tiada kaitan langsung dengan persamaan ketiga. Okay, maksud yang tiada kaitan tu, persamaan ketiga ni kita ambil daripada persamaan kedua. Maksudnya kita tak boleh guna W ni untuk masukkan dalam persamaan kedua. Mesti masukkan dalam persamaan pertama. Jadi, kita masukkan 2K tolak 3. Yang mana nampak W? Tukarkan. Okey, buka kurungan, kita masukkan yang ini. Negatif 1 tolak 4K. Sama dengan 10. Lagi sekali, macam tadi, cikgu tak sarankan kalau kamu rasa lemah, buat yang pindah-pindah, nak dapatkan K sama dengan berapa. Okey, tolong jangan risikokan diri kamu ya. Gunakanlah saja kalkulator. Tapi syaratnya mesti permudahkan dulu kurungan ini. Jadi 2K. Yang ni macam mana ni? Di sini negatif 3. Kita darabkan dengan yang di dalam. Dia ada 2 sebutan. Jadi kita kena pergi dekat dua-dua. Negatif 3 darab negatif 1. Okey, tekan kalkulator. Dapat positif 3. Salah warna pula. Sekejap ya. Okey. Alamak. Positif 3. Okey. Dah selesai yang ini. Kita pergi yang kedua. Negatif 3 darab negatif 4K. Kita akan dapat positif 12K. Sama dengan 10. Okey, 12K tambah 2K, kita akan dapat 14K tambah 3 sama dengan 10. Okey, barulah kita boleh guna kalkulator. Okey, clear. Cikgu clearkan dulu ya. Okey, jadi kita masukkan 14X tambah 3 sama dengan, guna yang alfa ni ya, 10. Alamak, tertekanlah. Okey, jangan risau. Kita ambil tekan yang anak panah ke kiri ni ya. Okey, dia akan balik. Tak perlulah kita tekan balik. Jadi tekan shift calc. Okey, untuk kalkulator ni tekan sama dengan. Okey, sama dengan dia keluar 0.5. Jadi dalam pecahan berapa? 0.5 tekan sama dengan dia keluar 1/2. Jadi K sama dengan 1/2. Cikgu macam mana kalkulator lagi satu? Okey, cikgu tunjuk ya. 14 X tambah 3 alfa calc sama dengan 10. Tekan shift calc. Okey, dia keluar X tanda soal. Tekan lagi sekali shift calc. Dia akan keluar 0.5. Cuma kalkulator ni tak perlu kita tekan balik 0.5. Cari ni A, B per C. Dah tukar siap-siap 1/2. Jangan tulis X ya. Ambillah huruf yang asal iaitu K. K sama dengan 1/2. Dah selesai? Belum. K. K ni kita boleh masukkan dalam persamaan ketiga. Kenapa? Sebab dekat sini persamaan ketiga ni dah siap-siap dah W sama dengan berapa. Jadi
W sama dengan negatif 1 tolak 4 K 1/2. Tinggal tekan kalkulator. Yang ni sama je mana-mana kalkulator pun. Okey, apa tujuan cikgu keluarkan keylog ni? Supaya kalau kamu tertinggal, tak nampak cikgu tekan butang apa, kamu tekan, tengok dekat keylog ni ya. Sama je, apa yang cikgu tekan, itu yang keluar. Cikgu tekan AC, dia keluar AC. Ya. Okey, jadi negatif 1 tolak 4 dalam kurungan 1/2. Tutup kurungan. Tak nak tutup pun tak apa. Sama je. Negatif 3. W sama dengan negatif 3. Selesai. Nak tunjukkan kalkulator lagi satu? Bolehlah, cikgu tunjuklah. Negatif 1 tolak 4 kurungan 1/2. Tutup kurungan. Sama dengan negatif 3. Sama juga jawapannya. Okay, ada satu lagi teknik. Cikgu tambah lagi satu kaedah. Kaedah ketiga. Iaitu kaedah kalkulator. Salah eja pula. Iaitu kaedah kalkulator. Boleh dapat markah ke guna kalkulator? Tak dapat. Tapi apa gunanya cikgu? Gunanya kamu boleh buat untuk semak jawapan. Nah, best kan? Okey, kamu kira-kira kamu boleh tahu jawapan kamu tu betul ke salah dengan menggunakan kalkulator. Okey, di mana videonya kamu boleh cari di link yang cikgu dah masukkan ya. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.